Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hari ini kita nak bincang tentang masalah orang yang mengikut hawa nafsu dan di antara tanda-tanda orang ikut hawa nafsu. Apa dia? Ihalat ila ala wujudil farah min nanti an-nafs. So, apabila kita menangguhkan amal kita yang wajib yang dituntut sama ada ukhrawi ataupun duniawi kepada menunggu masa kosong, tak apa, semua kata sibuk, kita menangguhkan terutama benda akhirat, sembahyang, puasa, haji dan sebagainya. Ini di antara mengikut hawa nafsu. Ini yang ulama tasawuf, bila keluar pada waktu, kita ada kewajipan yang tahu pula, setiap waktu ada kewajipannya. Bila kita tangguh sembahyang subuh pada zuhur ada yang tahu pula. Jadi fikrah penangguhan ini adalah sikap orang yang paling lemah. Sebab itu kita jangan menjadi orang yang bersifat, dalam istilah dia, at-taswif. Maksudnya at-taswif ini suka sebut akan-akan, saufa. Bila kita sebut begitu, kita telah cenderung kepada rehat dan tidak minat untuk bekerja. Jadi ulama tasawuf sebenarnya muskilah yang ada dalam diri kita ini sebab kita terlampau manjakan nafsu kita. Sehingga kalau menangguhkan sunat tu boleh dimaafkan lagi lah. Tetapi bila menangguhkan wajib, dia menyebabkan kita akan sentiasa dikontrol oleh nafsu. Sebab itu kita mesti mengenal apa yang kita tangguh, dan kita mesti mengenal satu benda yang wajib diawalkan dan satu benda yang wajib dilewat. Bila kita tidak tahu apa yang wajib diawalkan, misalnya sekarang ini kita kerja di pejabat, kita mesti awalkan tugasan-tugasan yang paling penting. Tapi kalau benda itu kita katakan yang melibatkan benda-benda yang tidak bersifat wajib, benda-benda yang hanya seperti kita katakan makan dan minum dan sebagainya, kita boleh tangguh. Tapi benda yang melibatkan kerjaya kita, seperti orang pergi immigration, pasport tu dia kena cop, dia pergi buat kerja benda lain, dia akan menyebabkan orang yang beratak lama sangat. Bila dia tangguh satu pasportnya, habis orang lain beratak sampai ke belakang. Tengok kesan dia. Tapi dalam akhirat kita tak nampaklah dia queue, kita tak nampaklah dia berlaku zahmah ataupun crowded, sebab dia benda maknawi. Tapi kalau benda tu jenis benda yang fizikal, kita nampak dia bertimbun. Kalau kita tangguh saja pinggan tak basuh malam ni, esok lagilah malah bertimbun, sehingga kita tak mampu nak buat. Kewajipan tidak boleh tangguh kerana dia membebankan kita. Sebab itu kewajipan kita laksanakan pada waktunya. Ini satu konsep tasawuf yang kalau kita nampak tasawuf ini dia memerangi sifat malas. Sebahagian orang agama dia malas sangat dalam semua kehidupan. Dia hanya melupakan aspek sembahyang. Tetapi al-a'mal salihah ini jangan kita tangguh kepada wujud farah. Bila nak baca Quran, nantilah ada masa sikit. Bila kita ada masa itu, kata Imam Ghazali, dia sebut, ada buku yang saya cuba quote, buku semua soal hati. Semalam saya di radio tu saya quote. Misalnya kena promote, kena quote lah. Walaupun buku ni apa secara kita nak promote, kita promote dengan apa ni, soft promotion. Dan kita direct buku ni ada, kita dalam masuk radio apa kita dalam buku soal hati dia berkata jadi orang kata yalah, jadi indirect. Kalau kita beri dari orang buat, ya ni nak ceramah kan nak jual buku. So kita mesti ada skill pada promotion soft, iaitu kita baca, kita tak mention kita jual berapa sebagainya. Nanti orang tanya, so kita quote dalam buku Ustaz Farouk berkata sekian. Nanti kamu kalau masa campur radio dan sebagainya, itulah tunjuk ke ni, ini cantik kulit ni, macam Datuk Asandi. Kita kena parti macam orang yang otak-otak promosi, macam Datuk Asandi. Dia kata sudah cantik buku ni, kulit dari mana macam tu. So orang akan tertarik. Lepas tu laku buku tu. Okay. So benda tu sangat penting, terutama yang dalam masuk bisnes pun kita fokus tu. Tak apalah itu kita katakan soft. Orang suka soft, ada tak suka macam kita paksa orang pembeli tidak suka begitu. Jadi kalau kita macam promosi PPC, cuba baca buku. Sebab kalau mau nampak dalam apa dia di software tak ada orang yang baca, dia yang tunggu tak. Cuba kita buat hari tu, ni Dr. Mahaya berkata dalam buku ni sekian. Jadi orang dengar tak.
Jadi itu di antara benda-benda yang orang akan minat. Ataupun apa nama dia, setiap buku yang ada dalam Sahih ni buatlah YouTube dan sebagainya, baca buku itu. Itu di antara promosi indirect lah. Tajuk lain tapi dalam buku ni berkata dia dapat menyelesaikan masalah. Itu di antara benda-benda yang Dr. Atiyah boleh buat. Siapa-siapa yang ditugaskan, benda tu penting kan, supaya kalau orang tak beli pun orang dengar kita punya isi kandungan maklumat sampai kepada orang. Itu di antara benda yang kita katakan dalam buku tersebut apa, macam mana kita nak bina keimanan yang kuat. Bukan dengan bergaduh. Hang ni orang tak kuat iman hang. Kita nampak iman tu pada pergaduhan. Macam kalau baru pergi parlimen. Tapi parlimen tengok orang bergaduh. Itu yang sekali. Tengok macam mana. Kadang-kadang orang menyangka pergaduhan itu iman yang bagus. Bukanlah semua tak bagus, tapi dia suruh bergaduh. Saya ni kuat, saya ni baru, kamu ni tak pakai tudung, dia bergaduh. Sebenarnya untuk memperkasakan iman dengan banyak membaca Al-Quran. Imam Ghazali kata tadi, baca Quran dan berzikir. Ketika itulah kita akan seronok dengan Tuhan. Dan situ kita akan dapat ketenangan jiwa. Sebab orang dia akan mencari ketenangan jiwa dalam bentuk hawa nafsu, bukan dalam bentuk ubat yang betul. Jadi seolah-olah dia kencing, kemudian dia basuh dengan air kencing. Tak selesai. Kita tak boleh basuh kencing dengan air kencing. Kita mesti basuh dengan air mutlak. Hati yang kotor tidak boleh dibasuh dengan kekotoran. Perlu dibasuh dengan air mutlak. Air mutlak itu adalah zikrullah. Tak ada rawatan sebenarnya yang boleh membasuh jiwa yang akdar, jiwa yang kotor, jiwa yang ulama tak sebut. Lumut ini satu benda yang memotorkan dan sebagainya, dan perlu dicuci. Dan pencuci tersebut perlu bukanlah dengan kita meletakkan benda-benda racun, klorin dan sebagainya, tapi dia mesti air yang bersih. Sebab itu kita melihat orang yang tidak kembali kepada Allah, kehidupannya tidak bermula, bahkan makin menurun. Sebab itu kalau kita nak tengok siapa yang membina kehidupan yang baru apabila dia mula berhubung dengan Allah. Bila kita mula berhubung dengan Allah, di situlah kita melakar satu diari yang baru. Selagi mana kita diberi pangkat ataupun jawatan ataupun nama dan sebagainya, tapi tidak bermula hubungan dengan Allah, kita jauh daripada penghormatan manusia, daripada Allah, daripada malaikat dan sebagainya. Sebab itu ulama tasawuf cuba nak merawat nafsu kita dengan jangan kita tangguh. Mungkinlah dalam motivasi sebut power of now. Itu dia panggil. Semua tu dalam tasawuf dia panggil, mereka merangka macam mana kita nak jadi orang yang dikatakan insan kamil, perfect. Pada mana maksud dalam hubungan yang mana kita ni orang yang lengkap dan menjadi orang yang mustaqim. Sebab itu kita dalam Fatihah kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Maksud as-siratal mustaqim itu insan yang perfect. Mana dia pemikiran dia lurus, tindakan dia lurus, hati dia lurus, tangan dia lurus, mata dia lurus, kaki dia lurus. Kesemuanya dibentuk mengikut apa yang diinginkan oleh Allah. Sebab itu dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan kita sembah mata kita sembah Tuhan, mulut kita sembah Tuhan, pemikiran kita sembah Tuhan, tangan kita sembah Tuhan. Kita hanya fokus dalam bentuk ubudiyah ini, dalam bentuk apa? Sembahyang ataupun ibadat zahir. Tapi maksud daripada itu semua yang dipanggil anggota badan kita ini berkhidmat untuk Tuhan. Jari-jari kita macam seorang sahabat Nabi, dia pegang tasbih. Nabi kata apa? Kalau bertasbih dengan tangan itu lebih baik. Tapi bukan haram bertasbih. Nak menunjukkan tangan ini berfungsi untuk dan kita bertasyahud. Kenapa tunjuk macam ni? Untuk jadi sebab menambahkan tauhid, menambahkan kesatuan umat. Makna dia orang Islam ni jiwa dia daripada batin kepada zahir, kan? Itu dia macam ni. Siapa yang perasan sebelum ni yang ini menunjukkan kalimah tauhid? Kita buat macam ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Makna dia seia sekata jari ini dengan menghadap kiblat. Dia menghadap kiblat, semua jari menghadap kiblat. Sebab tu sunat kita sembahyang begitu. Untuk melambangkan kesatuan hati kita bersama Allah. Dan ini merupakan lambang tauhid. Kalau orang kata macam mesti itu tunjukkan 4 rakaat, tapi tak apalah. Itu menunjuk kesatuan, kita menyokong rakaat, tapi ini kesatuan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala.